Dan disebutkan daripada Fadalah bin Ubaid secara marfu'. Iaitu secara marfu' ni maknanya dinisbahkan ucapan ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la tas'alu anhum. 3 golongan yang janganlah kamu bertanyakan tentang keadaan mereka. Rajulun faraqal jama'ah wa 'asa imamahu famata 'asiyan wa 'abdun abiqa famat wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha wa qad kafaha al-ma'unah fatabarrajat ba'da. Iaitu 3 golongan yang mendapat ancaman dosa yang berat dan dosa yang besar. Yang pertamanya adalah seorang lelaki yang memisahkan dirinya daripada al-jamaah. Yang memisahkan dirinya daripada al-jamaah. Dan jamaah di sini, tuan-tuan kena jelas. Jamaah apa? Kadang orang kita ni dia salah guna hadis. Dia kata jemaah tu adalah parti dia. Begitu. Jadi bila ada orang keluar daripada parti dia, dia guna hadis ni. Siapa keluar daripada parti, maka dia telah terputus ikatan Islam daripada diri dia. Amboi, hebat benar ke parti awak tu. Padahal parti tu hanya berdaftar di negara kita je. Pergi selang sikit ke Indonesia, tak ada dah parti tu. Macam mana dengan orang-orang di sana? Tak masuk pun parti dia. Jadi nampak. Jemaah tu bukan jemaah parti. Jangan salah faham. Ni kadang orang dia suka guna hadis tu dia tonggang. Dia kata, oh itulah kefahaman dia. Tak betul. Dia kena tengok kefahaman hadis ni kepada kefahaman ulama'-ulama' dulu. Yang tak ada apa kepentingan pun dengan politik mana-mana parti ke. Tak ada kepentingan dengan mana-mana jemaah pertubuhan NGO ke seumpamanya. Jadi jangan salah guna hadis. Ikut hawa nafsu kita. Tetapi ikut hadis, ikut kefahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama' yang mewarisi ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksud sebenar jamaah? Maksud sebenarnya adalah dia memutuskan dirinya daripada kelompok umat Islam secara total. Jamaah tu jamaah muslimin, jamaah orang Islam. Dia menyelisihi jamaah. Itu maknanya. Wa 'asa imamahu, dan dia menderhakai kepada imam dia. Imam di sini merujuk kepada apa? Pemerintah, merujuk kepada pemerintah. Bukan imam masjid ni. Jangan salah faham pula. Nanti kalau ada orang tu tak setuju untuk imam dia, tak imam tu baca hadis ni. Siapa yang menyelisih, bahaya ni. Kata. Bukan, jangan salah faham. Imam di sini adalah imam negara, pemerintah. Itu makna. Dan kita tahu maknanya dia menyelisihi jemaah umat Islam dan dia menderhakai pemerintah pada benda-benda yang tak sepatutnya dia derhaka. Itu makna dia. Sebab ketaatan kepada pemerintah ni wajib. Hakikatnya hukum asalnya wajib. Tetapi ketaatan tu terikat kepada benda-benda yang baik je. Ketaatan hanyalah kepada benda yang makruf. Sama juga ketaatan kita kepada mak bapak kita. Wajib ke tidak? Wajib. Tetapi terikat kepada benda yang makruf. Ketaatan isteri kepada suami. Wajib ke tidak? Wajib. Tapi ketaatan tu pun terikat. Jadi sama juga kita dengan konsep pemerintah ni. Rakyat wajib taat kepada pemerintah. Isteri wajib taat kepada suami. Ibu bapa, anak-anak wajib taat kepada ibu bapa. Tetapi ketaatan ni bukan mutlak. Dia ketaatan yang terikat dengan benda yang makruf sahaja. Sebab itu kata Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, ataupun la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf, kata Nabi SAW. Tidak ada ketaatan kepada mana-mana makhluk dalam bab maksiat kepada Allah. Kita taat kepada ibu bapa contoh, tiba-tiba ibu bapa kata, jangan semayang lah. Gitu. Jadi kita pun, sami'na wa ata'na. Tak payah semayang. Sebab taat kepada ibu bapa. Betul ke tak kefahaman tu? Tak betul. Nampak. Sedangkan Quran kata apa dalam surah Luqman? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kata Allah. Kalaulah dua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk kamu mensyirikkan aku, maka jangan kamu taat kepada keduanya. Nampak? Allah yang kata begitu. Walaupun adakah ada Allah suruh kita menderhaka ibu bapa? Tak. Tapi Allah kata jangan taat pada arahan yang tak betul. Itu makna dia. Jadi begitu juga dengan pemerintah.
Kalau pemerintah tu dia bagi arahan, dan arahan dia tu ada kebaikan. Pakai topi keledar, pakai seat belt bawa kereta bagi signal. Itu arahan yang baik, ikutlah. Ni sebab dia tak setujulah dengan pemerintah, tak nak bagi signal. Tu yang kena marah tu. Tu yang kena maki selalu atas jalan raya tu. Jadi ikut, pakai orang kata apa, ikut lampu isyarat, begitu, ikut undang-undang jalan raya. Jadi semua ketaatan ini adalah wajib diikuti. Tapi kalau kata pemerintah kata, jangan tutup aurat, kalau ada begitu baru tak wajib taat. Tapi tak ada lagi. Mana ada pemerintah negara kita, baik siapa yang memimpin pun tak ada pun kata begitu. Jadi taatlah kepada arahan selama kebaikan. Tetapi kalau ada orang yang dia menyelisihi umat Islam dan dia mengkhianati ataupun menderhakai pemerintah umat Islam, maka dan dia mati dalam keadaan derhaka, maka dia juga orang kata termasuk dalam kategori pelaku dosa besar. Begitu juga seorang hamba yang melarikan diri daripada tuannya dan dia mati, maka dia juga termasuk dalam pelaku dosa besar. Dan seorang perempuan ghaba anha zawjuha, yang mana suami dia pergi keluar, waqad kafahal maunah, dan bila suami dia keluar, suami dia ada tinggalkan maunah ni bekalan dari sudut nafkah lah maknanya. Maunah tu nafkah. Jadi suaminya tinggalkan nafkah, harta benda cukup. Tapi bila suami dia tinggalkan dia itu, dia keluar rumah dalam keadaan bertabarruj. Fatabarrajat ba'dah. Maknanya tabarruj ni adalah seseorang yang berhias berlebih-lebihan. Itu makna tabarruj. Dari sudut makeup, di muka solikan dalam erti kita ni, ataupun dari sudut pakaian, dan pakaian ni pakaian yang mencolok mata orang kata, ataupun yang lebih tepat menjolok mata. Jadi contohnya kalau berlaku sebegini, maka dia telah dianggap sebagai apa? Mengkhianati amanah suami dia. Mengkhianati amanah suami dia. Jadi inilah ketiga-tiga yang termasuk dalam kategori dosa besar. Baik.